Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita mulakan majlis ilmu kita dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita, tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu atau bapa kita, tuan-tuan guru kita, sanak saudara kita, dan juga kepada seluruh ahli qaryah yang sudah pun pergi meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum ibu dan kaum bapa yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah himpunkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah gerakkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita untuk kita berada di dalam kefarduan yang paling utama daripada sekalian kefarduan-kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan iaitulah perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja selesai menunaikan satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian seterusnya kita meletakkan diri kita pula di dalam satu lagi kefarduan, iaitulah kefarduan menuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu ini ia bukan bersifat sunat, ia juga bukan bersifat harus, tetapi ia adalah merupakan satu tuntutan yang paling utama daripada sekalian perkara-perkara yang utama. Jika sekiranya kita mengatakan bahawa solat itu merupakan satu kefarduan dan satu perkara yang utama, tetapi menuntut ilmu itu ia adalah merupakan satu kefarduan yang jauh lebih utama. Jika sekiranya kita mengatakan bahawa berpuasa dan juga mengeluarkan zakat dan juga menunaikan fardu haji itu merupakan satu kefarduan yang utama, tetapi menuntut ilmu itu
ia adalah merupakan satu kefarduan yang jauh lebih utama. Kerana jika sesuatu ibadah yang kita lakukan tidak disertai dengan ilmu, maka nescaya ibadah kita akan rosak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, sebelum kita nak memulakan pembacaan kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kalau tak silap saya pada muka surat 21, betul ya ni? Ya, muka surat 21, di mana saya cuba nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu berkaitan dengan apa yang sedang dihadapi oleh kita semua dan juga negara kita. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, iaitu kita sedang berhadapan dengan cobaan, kita sedang berhadapan dengan ujian, dan kita juga sedang berhadapan dengan fitnah yang sangat besar, yang mana kalau kita lihat bahawa ketiga-tiga perkara ini ianya sebenarnya adalah merupakan daripada asas perkataan bahasa Arab, iaitu yang disebut sebagai al-ibtila, al-mihnah dan juga al-fitnah. Ketiga-tiganya ini ia membawa maksud, iaitu cobaan, ujian dan juga fitnah. Seperti mana yang kalau kita semua sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan untuk mengatakan bahawa kami telah beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak lagi diuji, belum lagi diuji oleh Allah. Bahawa kalau kita lihat pada hari ini, kita sedang berhadapan dengan pelbagai ujian demi ujian, kita sedang berhadapan dengan pelbagai dugaan demi dugaan, dan kita juga sedang berhadapan dengan pelbagai musibah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, ana baru-baru ni di dalam seminggu yang lalu ataupun hampir 2 minggu yang lalu telah pergi untuk melihat dan bertemu dengan sahabat-sahabat yang ditimpa musibah banjir, yang pada awalnya ana merasakan bahawa ia adalah merupakan satu musibah yang biasa. Apabila melihat di dalam WhatsApp yang dihantar oleh sahabat-sahabat mudir, seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa di negeri Selangor sahaja 36 buah madrasah yang tenggelam, manakala di negeri Pahang ada 19 buah mahat tahfiz yang tenggelam. Maka sebagai tanda solidariti, sebagai tanda kebersamaan, maka saya pun pergilah ke beberapa tempat, antaranya iaitu pergi ke Ulu apa nama? Ulu Langat. Dan yang kedua tempat saya pergi iaitu ke Puchong. Waktu saya sampai, pada awalnya saya merasakan bahawa ia adalah merupakan banjir yang biasa. Tetapi apabila saya sampai sahaja ke sana, saya melihat dengan mata kepala saya, ianya adalah merupakan satu perkara yang sangat luar biasa. Dan apabila saya bertanya dengan masyarakat tempatan dan juga sahabat-sahabat mudir yang puluhan tahun mereka berada di sana, mendirikan madrasah di sana, mereka mengatakan bahawa tidak pernah berlakunya banjir yang sedemikian rupa. Masya Allah.
Daripada satu sudut, daripada pengamatan ana melihat bahawa ia bukan satu perkara yang bersifat berbetulan, secara kebetulan, ataupun ianya mungkin ada setengah mengatakan bahawa ia adalah disebabkan kerana faktor iaitu perubahan monsun, ataupun mungkin adalah disebabkan kerana iaitu hujan yang terlalu lebat dan juga berpanjangan. Ada setengah mengatakan juga bahawa ia disebabkan kerana iaitu sistem saliran yang tidak baik dan sebagainya. Bagi pandangan ana, ini pandangan ana, ana melihat bahawa apa yang berlaku itu sebenarnya ianya adalah merupakan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah menghantar isyarat kepada kita. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan sebagai orang yang mana kita semua belajar dan juga mengaji, maka sudah tentulah kita tidak sepatutnya meletakkan apabila sesuatu itu berlaku lalu kita letakkan ada kerana yang lain. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita perlu letakkan bahawa punca bagi segala-galanya dan pencetus bagi segala-gala yang berlaku apabila kita lihat pada hari ini seperti mana musibah banjir yang berlaku di Selangor dan di Pahang itu, bagi saya ianya tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa sahaja musibah yang berlaku itu tidak akan berlaku illa, melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya melihat bahawa Allah sedang menghantar isyarat kepada kita supaya kita semua sedar, disebabkan kerana mungkin terlalu banyak sangat iaitu kemaksiatan demi kemaksiatan, kesilapan demi kesilapan, kelemahan perhubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah hantarkan musibah banjir ini bertujuan untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya kita sedar dan kita kembali semula kepada Allah. Cuba kita lihat tuan-tuan sekalian, iaitu apabila tuan-tuan sekalian pernah berlaku apabila ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap musibah demi musibah yang berlaku, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasab wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghamin hatta asyawkata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Rasulullah SAW mengatakan bahawa tiada seorang muslim itu ditimpa derita, sama ada disebabkan kerana penyakit ataupun ditimpa dengan sesuatu kesedihan, malah ataupun terkena duri sekalipun, kecuali semua musibah yang menimpa padanya itu akan menjadi penebus kepada dosanya. Ini nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan sekalian, mungkin ada sesuatu dosa yang telah kita lakukan lalu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan isyarat itu kepada kita supaya kita sedar, supaya kita insaf dan supaya kita kembali semula kepada Allah.
Ana tengok tuan-tuan sekalian, Masya Allah, mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan yang pergi bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan untuk mengadakan operasi membantu mereka. Di mana tuan-tuan sekalian, kalau di Ulu Langat tersebut, rumah-rumah yang berhampiran dengan sungai Ulu Langat tersebut, tuan-tuan sekalian, kebanyakannya habis runtuh tuan-tuan sekalian. Ada yang dihanyut di dalam sungai, dan beberapa buah madrasah tahfiz runtuh sama sekali, total loss tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Manakala kalau di di Puchong tu pula, Masya Allah, diberitahu kepada saya, dia kata air masih lagi dalam tempoh 3 hari, dalamnya masih lagi, iaitu di dada. Maknanya masih dalam tempoh 3 hari air tersebut masih tak turun-turun lagi. Di mana bila kita hadir ke tempat tersebut, tuan-tuan sekalian, semua barang-barang peralatan rumah habis, semua rosak binasa, dengan kapetnya, dengan sofanya, dengan pelbagai peralatan-peralatan rumahnya. Jadi bagi saya, tuan-tuan sekalian, banjir ini, cuba kita lihat pada kebiasaan-kebiasaannya, ia berlaku di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Itu biasa. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan sekalian, baru-baru ini, dianya melanda negeri Selangor, yang disebut sebagai negeri maju. Allah, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat saya, dia beritahu, dia kata, Syekh, dia kata, bila kami dapat makluman, dia kata, perlu bersiap sedia kerana akan dilanda banjir yang besar, bagi kami, dia kata, tak mungkin boleh berlakunya banjir. Sebab dia kata, tak biasa pun tempat kami ni banjir. Maka sebab itu kami tidak ada persiapan untuk berhadapan dengan banjir. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila berlaku benar-benar banjir, dia kata ini merupakan satu kejutan yang sangat besar kepada kami. Sehingga kan pada hari ini, dia kata, kami hari ini bila ditanya oleh orang yang datang untuk membantu kami, bagaimana dengan keadaan rumah kamu, bagaimana dengan keadaan madrasah kamu, lalu kami akan jawab, kalaulah banjir itu tak kena kepada madrasah kami akan menjawab dengan hanya jawapan Alhamdulillah. Kami tak berani nak mengatakan bahawa madrasah saya tempat dia tinggi, maka sebab itu selamat. Madrasah saya ada beberapa tingkat, menyebabkan madrasah saya selamat. Sebab dia kata, bila kami lihat keadaan banjir tersebut, yang tinggi pun kena, yang rendah pun kena, yang tepi sungai pun kena, yang jauh daripada sungai pun kena, dia kata, maka menyebabkan, dia kata, timbul keinsafan kepada kami. Apa dia? Dia kata, mungkin ada sesuatu kesilapan demi kesilapan yang telah kami lakukan. Maka begitu juga, tuan-tuan sekalian, di dalam perbincangan kita pada malam ni, iaitu berkaitan dengan kitab yang akan kita baca pada malam ini, Fiqh al-Haraj, Fiqhus Sirah, di mana penulis Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti pada muka surat 21, apabila membincangkan tentang sumber-sumber bagi kita nak mengetahui tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada sumber utama untuk kita nak tahu tentang siapa dia baginda Rasulullah SAW, iaitulah melalui Kitabullah. Lalu di dalam Kitabullah ini, penulis meletakkan apa dia? Dia kata, untuk memaparkan beberapa bahagian daripada kehidupan baginda, maka terdapat ayat-ayat yang diturunkan mengenai peperangan. Jadi tuan-tuan sekalian, bila saya baca dalam satu kitab Dr. Abdul Qadir Abu Faris, beliau mengatakan bahawa yang disebut sebagai peperangan, ianya juga termasuk di dalam ibtila. Apabila sebut sahaja berkaitan dengan soal peperangan, ianya juga adalah termasuk di dalam al-mihnah. Dan apabila disebut sahaja peperangan,
ianya juga termasuk di dalam al-fitnah. Dan apabila disebut sahaja peperangan, ianya juga termasuk di dalam musibah. Maka bila kita nak membincangkan pada malam ni tuan-tuan sekalian, iaitu berkaitan dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada kita lihat iaitu penulis mengatakan bahawa banyak ayat-ayat Al-Quran yang memaparkan mengenai peperangan demi peperangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat di dalam sirah Ibnu Hisham, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya Bai'atul Aqabah, ia tidak diizinkan untuk berperang dan tidak dihalalkan kepadanya pertumpahan darah. Baginda hanya diperintah supaya berdoa kepada Allah, sabar menghadapi perkara-perkara yang menyakitkan hati, dan sentiasa beramal dengan amalan memaafkan kesalahan orang-orang jahil, kezaliman orang-orang jahil yang melakukan pelbagai kezaliman ke atas mereka. Boleh nampak tuan-tuan sekalian? Jadi bila sebut ibtilak, saya sebut tadi ibtilak yang kita hadapi pada hari ini iaitu banjir. Ujian yang kita terima pada hari ini tuan-tuan sekalian, yang disebut sebagai al-mihnah yang kita terima hari ini, iaitu seperti mana yang kita tengok pada hari ini, iaitu musnahnya harta-harta benda kita. Tetapi salah satu yang juga disebut sebagai al-ibtila ataupun al-mihnah ataupun al-fitnah, ianya adalah termasuk di dalam peperangan. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melakukan sesuatu al-ibtila ataupun cobaan ataupun ujian ataupun fitnah kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu iaitu memberikan isyarat demi isyarat kepada seseorang hamba itu ataupun kepada sesuatu kaum itu. Maka begitulah juga kepada kaum muslimin. Sebelum mereka dibenarkan berperang, sebelum mereka dibenarkan untuk membunuh ataupun mereka terbunuh, maka terlebih dahulu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian iaitu memerintahkan kepada orang-orang Islam iaitu apabila mereka berhadapan dengan pelbagai ujian, pelbagai tekanan daripada kafir Quraisy dan juga pelbagai kezaliman oleh golongan orang-orang kafir Quraisy, maka iaitu hendaklah mereka sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa sabar berhadapan dengan perkara-perkara yang menyakitkan hati mereka, dan sentiasa iaitu memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang jahil itu. Lalu tuan-tuan sekalian, sedangkan dia kata musyrikin Quraisy terus melakukan tekanan kepada pengikut Islam, sehinggalah menjadi satu ujian yang besar terhadap pegangan agama mereka. Ada daripada kalangan mereka yang dibunuh seperti mana Sumayyah. Ada daripada kalangan mereka yang diseksa dengan seksaan yang berat. Dan ada daripada kalangan mereka yang terpaksa berhijrah, dihalau keluar daripada negara mereka, iaitu negeri mereka, tempat tinggal mereka, iaitu daripada kota Mekah, semata-mata kerana untuk menyelamatkan diri daripada tindakan kafir musyrikin. Ada sebahagian yang berhijrah ke Habasyah dan ada pula yang berhijrah ke Madinah. Tetapi setelah orang-orang kafir musyrikin terus menerus memperlihatkan kebiadaban mereka terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala,
dan serta mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyeksanya, dengan menghalau dan dengan melakukan pelbagai kezaliman ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang Islam. Lalu pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi untuk berperang dan bertindak ke atas orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Maknanya tuan-tuan sekalian, apabila kita belajar sejarah tuan-tuan sekalian, Islam tidak pernah memulakan peperangan. Islam bukan suatu agama iaitu agama yang berasaskan kepada kekerasan. Islam bukan satu agama yang berasaskan kepada iaitu penindasan. Dan Islam juga bukan satu agama iaitu yang sukakan kepada pembunuhan. Tetapi Islam telah dididik untuk sentiasa sabar. Islam mendidik umatnya untuk sentiasa melakukan iaitu memaaf akan segala kezaliman yang dilakukannya. Tetapi apabila kezaliman demi kezaliman itu berterusan, apabila iaitu penginayaan demi penginayaan itu sudah sampai kepada luar batasan, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala iaitu telah pun mengizinkan kepada nabinya untuk berperang. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, di dalam penamaan itu Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya iaitu tentang pensyariatan peperangan seperti mana di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahudimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah SWT sebut udhina lilladzina yuqatalu, telah diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Nampak? Jadi nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan sekalian bahawa Islam ini bukan pencetus kepada peperangan. Islam ini bukan satu agama yang memulakan peperangan. Tetapi Islam adalah merupakan agama yang berperang apabila mereka diperangi terlebih dahulu. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian di dalam sirah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada dua jenis peperangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Ni tak ada dalam kitab ni, hanya sikit tambahan-tambahan tuan-tuan sekalian. Ada dua jenis peperangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dinamakan sebagai ghazwah. Bila sebut peperangan, ada dua jenis peperangan. Satu yang dinamakan sebagai ghazwah. Ghazwah ini adalah peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertai sendiri. Ikuti sendiri peperangan tersebut. Di mana ulama mengatakan jumlah ghazwah yang pernah Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam peperangan itu sebanyak 27 kali.
yang mana daripada 27 kali yang baginda Rasulullah SAW terlibat di dalam ghazwah ataupun peperangan yang disertai oleh baginda Rasulullah SAW itu, peperangan yang melibatkan pertempuran senjata dan pertumpahan darah hanya 9 kali sahaja, ya, iaitu tuan-tuan sekalian seperti mana perang Badar, ya, kemudian perang Muraisi, kemudian perang Bani Quraizah, ya, kemudian perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, kemudian perang Hunain, ya, kemudian perang Taif dan juga Fathul Mekah, ya. Ada setengah ulama dia menambah, iaitu dia kata ada 2 lagi peperangan yang baginda Rasulullah SAW terlibat dan berlaku pertumpahan darah, iaitu peperangan di lembah Al-Qura dan juga peperangan Al-Ghabah, ya. Manakala ada peperangan yang mana baginda Rasulullah SAW tak terlibat di dalam peperangan tersebut, baginda Rasulullah SAW tak ikuti peperangan tersebut, maka peperangan itu dinamakan sebagai sariyah. Jadi itu beza. Satu ghazwah yang baginda Rasulullah SAW bersama-sama berperang, tetapi satu lagi namanya sariyah. Sariyah ni tuan-tuan sekalian, peperangan yang tak disertai oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW mengutus ataupun melantik pemimpin-pemimpin peperangan untuk berperang, mewakili beliau. Digambarkan bahawa oleh para ahli sejarawan mengatakan jumlah sariyah yang dihadapi di zaman baginda Rasulullah SAW iaitu sebanyak 56 kali. Ada 56 kali peperangan, tetapi baginda Rasulullah SAW tak terlibat di dalam peperangan tersebut. Baik. Jadi kalau kita tengok di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, salah satu daripada kaedah untuk mempertahankan diri, untuk menjaga kedaulatan Islam dan untuk memelihara maruah umat Islam, lalu atas dasar itulah maka telah dibenarkan, maka telah diizinkan untuk berperang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan di dalam firman-Nya, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, iaitu telah diizinkan kamu berperang kepada orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi dan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa untuk menolong mereka. Maknanya keizinan perang ini tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali kerana apa? Kerana mereka telah diancam untuk diperangi, maka mereka mempertahan diri lalu mereka bangkit untuk berperang. Yang kedua, disebabkan kerana mereka ini telah pun dizalimi. Jadi untuk mengelak daripada mereka terus dizalimi, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berperang. Jadi kita lihat di sini tuan-tuan sekalian sedikit sebanyaknya, antaranya peperangan yang biasa kita dengar dan biasa kita semua penama itu baca, iaitulah antaranya peperangan yang disebut oleh penulis kitab kita ini memaparkan beberapa bahagian daripada penghidupan baginda, seperti ayat-ayat yang diturunkan mengenai peperangan Badar, Uhud, Khandaq ataupun Al-Ahzab, juga seperti kisah perkahwinan dengan Zainab bin Jahsy. Baik, kalau kita tengok contoh di dalam peperangan Badar, masya-Allah, peperangan Badar ini dia adalah merupakan peperangan yang pertama sekali yang berlaku di dalam Islam. Sebelum ini tidak diizinkan untuk melakukan peperangan, tetapi di mana peperangan ini adalah merupakan peperangan yang pertama sekali, di mana kalau kita lihat disebut di dalam
kitab-kitab sirah tuan-tuan sekalian, dianya berlaku pada pagi Jumaat 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah, iaitu setelah baginda Rasulullah SAW berhijrah, maka daripada kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah, di mana tuan-tuan sekalian, iaitu pada 17 Ramadan, maka berlakulah yang disebut sebagai peperangan Badar. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, peperangan Badar ini tuan-tuan sekalian adalah merupakan peperangan hidup ataupun matinya Islam. Sama ada Islam akan terus dapat hidup di atas muka bumi Allah, dan akan ada orang yang menyembah akan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kalau sekiranya di dalam peperangan Badar ini tentera-tentera Islam, golongan Islam dikalahkan nescaya, di mana tidak ada lagi orang yang akan menyembah Allah di atas muka bumi Allah. Maka sebab itu di dalam peperangan Badar ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Antara tuan-tuan sekalian doa yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma anjizni ma wa'idtani, Allahumma ati ma wa'idtani, Allahumma intahlik hazihi al-'isabatu la tu'badu. Di mana baginda Rasulullah SAW berdoa sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian, dengan penuh perasaan, dengan penuh pengharapan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan kepada tentera-tentera Islam, sehingga kan tuan-tuan sekalian, baginda Rasulullah SAW mengangkat tangan tu sehingga kan selendang dia jatuh daripada bahu dia. Ni nak tunjuk sungguh-sungguh baginda Rasulullah berdoa. Apa kata di baginda Rasulullah? Allahumma anjizni ma wa'idtani, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada aku. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah apa yang telah dijanjikan kepada aku. Ya Allah, ya Tuhanku, jika Engkau binasakan pasukan yang kecil ini, Engkau tidak akan dapat lagi iaitu melihat ada orang yang menyembah Engkau di bumi ini selepas ini. Ni nak gambarkan kepada kita tuan-tuan sekalian, di dalam peperangan ini rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, kalau ni saya ambil ni di dalam beberapa kitab-kitab sirah yang lain, Rasulullah SAW berdoa, rupa-rupanya Abu Jahal pun berdoa juga. Abu Jahal pun berdoa. Apa doa Abu Jahal? Ni sikit saya ni ambil. Allahumma aqta'na lirahim. Dia kata, ya Allah, Engkau binasakanlah orang yang paling memutuskan kekeluargaan, memutuskan rahim, dan membawa kepada kami dengan ajaran yang tidak kami kenali. Binasakanlah dia pagi ini, ya Allah, ya Tuhanku, yang mana Engkau lebih kasihi dan paling Engkau redai, berilah kemenangan kepada aku. Jadi rupa-rupanya Abu Jahal pun doa juga. Jadi atas asas tersebut tuan-tuan sekalian, baik, di dalam pertempuran yang pertama ini, di dalam pertempuran pertama ini, kalau kita ambil cerita sikit ni tuan-tuan sekalian, banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku, antaranya tuan-tuan sekalian, iaitu terbunuhnya musuh utama Islam, iaitulah Abu Jahal. Abu Jahal telah pun dibunuh tuan-tuan sekalian. Tetapi di dalam peristiwa peperangan Badar ini tuan-tuan sekalian, apa yang kita cuba nak pamerkan?
Iaitu sebab itu penulis sebut, dia kata kalau kita nak lihat bagaimana keadaan kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam mempertahankan Islam, kamu lihatlah tentang peperangan demi peperangan yang dihadapi, yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Maka nescaya kamu akan ketahuilah betapa hebatnya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Cuba kita tengok di dalam peperangan Badar ini, tuan sekalian, dia adalah merupakan peperangan yang sangat-sangat menguji akan keimanan umat Islam. Kerana tuan-tuan sekalian, peperangan ini bukan satu peperangan yang biasa, menentang musuh-musuh yang biasa, tetapi peperangan ini adalah merupakan, tuan-tuan sekalian, peperangan antara saudara dengan saudara. Seperti mana contoh, tuan-tuan sekalian, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia telah berperang di dalam peperangan Badar ini, lalu beliau telah berhadapan dengan ayah dia sendiri. Bayangkan, ini Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia berperang, tuan-tuan sekalian, tengah berkecamuk peperangan tersebut, tiba-tiba rupa-rupa orang yang sedang berhadapan dengan Abu Ubaidah itu ayah dia sendiri. Ni bukan satu peperangan yang biasa. Lalu tuan-tuan sekalian, Abu Ubaidah telah pun membunuh akan bapa dia sendiri. Ni dalam peperangan Badar. Contoh lagi, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di dalam peperangan Badar ini, tuan-tuan sekalian, waktu peperangan tengah berkecamuk itu, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba berhadapan dengan dia tersebut adalah anak dia sendiri. Ni Sayyidina Abu Bakar. Maknanya, tuan-tuan sekalian, yang dia sedang perangi itu bukan siapa-siapa, rupa-rupanya ialah anak dia sendiri. Lalu akhirnya iaitu Abu Bakar telah pun membunuh akan anaknya. Seorang bapa membunuh anaknya, seorang anak membunuh bapaknya. Kita tengok lagi contoh, iaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini di dalam peperangan Badar, dia telah membunuh iaitu saudara kandung dia sendiri. Nama saudara kandung dia Ubaid bin Umair. Bayang tak, adik-beradik ni, abang bunuh adik dia sendiri dalam peperangan, di dalam peperangan Badar. Jadi sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, peperangan Badar ini dia adalah merupakan peperangan yang menguji keimanan umat Islam, iaitu apabila, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk berperang, lalu tuan-tuan sekalian, pada waktu itu, tuan-tuan sekalian, perlulah diperangi walaupun terpaksa membunuh bapa sendiri, walaupun terpaksa membunuh anak sendiri, walaupun terpaksa membunuh iaitu saudara-saudaranya sendiri. Ini contoh kalau kita tengok, di mana, tuan-tuan sekalian, salah seorang daripada sahabat baginda Rasulullah SAW yang namanya Abu Huzaifah, Abu Huzaifah bin Rabi'ah, di dalam peperangan tersebut dia telah berjaya membunuh Utbah bin Rabi'ah. Maknanya dia telah berjaya bunuh abang dia. Abu Huzaifah telah berjaya bunuh abang dia sendiri. Lalu, tuan-tuan sekalian, setelah dia membunuh, lalu mayat-mayat yang bergelepangan itu lalu diangkat, tuan-tuan sekalian, kemudian dicampakkan ke dalam perigi-perigi, supaya untuk mengelakkan daripada busuk dan supaya mudah untuk ditanam, tuan-tuan sekalian, dicampak ke dalam perigi. Maka pada waktu itu, tuan-tuan sekalian,
waktu diangkat jenazah tuan-tuan sekalian, Utbah bin Rabi'ah itu tuan-tuan sekalian, wajah dia berubah. Bayangkan, seorang abang bunuh adik dia sendiri, seorang adik bunuh abang dia sendiri, seorang anak bunuh bapa. Berubah wajah dia waktu diangkat mayat tersebut, sebab ada hubungan kekeluargaan. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Huzaifah, bagaimana dengan perasaan kau wahai Abu Huzaifah? Lalu Abu Huzaifah pun jawab, dia kata, demi Allah ya Rasulullah, waktu aku membunuhnya, aku tidaklah terasa apa-apa kerana aku mendahului engkau dan Allah lebih daripadanya. Tetapi dia kata, yang menyebabkan wajah aku berubah, menyebabkan wajah aku menjadi suram adalah disebabkan kerana aku sentiasa mengharapkan agar saudaraku ini mendapat hidayah daripada Allah untuk memeluk Islam, tetapi aku rasa terlalu sedih kerana dia mati di dalam keadaan dia kafir. Ini contoh. Jadi mengapa penulis membawa kisah-kisah peperangan di dalam kitabnya ini tuan sekalian? Salah satu daripada sebabnya ialah di dalam peperangan ini nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan sekalian wajah sebenar, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tuan-tuan sekalian betapa sukarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nak menegakkan Islam, sehingga kan terpaksa membunuh saudara-saudara sendiri, memerangi ahli-ahli keluarga sendiri, dan sehingga kan menyebabkan iaitu diuji dengan pelbagai ujian, iaitu sama ada mereka sanggup mengutamakan Islam ataupun mengutamakan kekeluargaan lebih daripada segala-galanya. Baik, maka sebab itu penulis menyebut di dalam perkara B. Jom kita tengok mengulas kita tengok perkara B, mengulas pertempuran dan kejadian ini adalah untuk memberi penjelasan selanjutnya kepada apa yang dimuskilkan, atau untuk menerangkan beberapa kesamaran tentang pertempuran dan peristiwa-peristiwa, atau untuk menarik perhatian umat Islam terhadap sesuatu i'tibar. Sebenarnya dia kata segala-galanya ini mempunyai makna dan hubung kait yang amat rapat dan mesra dengan sejarah dan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak tunjukkan kita tuan sekalian, bukan mudah nak tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya teringat kepada satu hadis yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahawa asyaddun nas bala al-anbiya, sedahsyat-dahsyat manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, antara ujian yang paling dahsyat yang Allah berikan tuan-tuan sekalian, iaitu kepada orang-orang yang dikatakan sebagai kekasih-kekasihnya, iaitulah para rasul, para nabi. Maknanya tuan-tuan sekalian, apa dia? Apabila kita ni nak menjadi kekasih Allah, lagi kuat kita ni nak beriman pada Allah, lagi hebat ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Jadi sebab itu disebut, dia kata asyaddun nas bala al-anbiya, sedahsyat-dahsyat manusia yang diuji oleh Allah, iaitulah para nabi dan para rasul. Thummal amthal fal amthal, kemudian orang yang beriman selepas daripadanya, dan orang yang beriman selepas daripadanya. Jadi sebab itu kalau kita tengok para nabi dan para rasul, mereka ni tak pernah dipermudahkan oleh Allah untuk menegakkan agama Allah.
Tak ada seorang Nabi, seorang Rasul pun tuan-tuan sekalian di dalam nak menegakkan agama Allah ini, mereka ini dipermudahkan oleh Allah. Tak ada, melainkan mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai ujian demi ujian. Ada daripada kalangan Nabi yang mana mereka ini telah digegaji kepala mereka sehingga terbelah dua. Ada daripada kalangan mereka ini yang dikorek lubang lalu ditanam hidup-hidup. Ada daripada kalangan para Nabi dan para Rasul ini tuan-tuan sekalian yang mana mereka ini dicakar dengan sikat-sikat besi tubuh badan mereka sehingga tertanggal daging-daging dan urat-urat saraf mereka sehingga nampak tulang-tulang mereka. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian, beliau juga tak pernah dihidangkan dengan pemaidani merah untuk menegakkan agama Allah, tetapi terpaksa berhadapan dengan pelbagai ujian, cabaran, penderitaan dan malahan terpaksa iaitu menitiskan darah-darah merah. Penulis kata apa dia? Kesemuanya ini menampakkan kita sebahagian besar daripada aspek-aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hal ehwal yang bersangkutan dengannya. Lalu penulis sebut lagi, sebenarnya pendedahan Al-Quranul Karim tentang segala-galanya ini adalah terlalu ringkas dan padat. Memanglah kalau kita nak cari sejarah baginda Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim, terlalu ringkas, terlalu padat, dan kadang-kadang ianya bersifat iaitu bersifat tidak jelas lalu disebut meskipun cara dan aliran pendedahan tadi kadang-kala berlainan di antara satu sama lain, namun begitu kesemuanya ini tetap memaparkan cebisan-cebisan dan penerangan secara ringkas terhadap pertempuran dan kejadian yang bersejarah. Memang ini adalah jalan dan aliran Al-Quranul Karim di dalam menceritakan perihal-perihal para anbiya terdahulu dan juga umat manusia di zaman silam. Jadi saya fikir itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung insyaAllah, jika sekiranya ada kesempatan. Ada tak sebarang pertanyaan? InsyaAllah sila. Baik, kalau tidak ada sebarang pertanyaan, jadi saya fikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti mana biasa tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya tuan-tuan ingin memberikan sumbangan kepada Mahat Tahfiz saya, tuan-tuan sekalian, jadi saya ada bawa iaitu sedikit produk-produk Mahat, membeli sambil menderma. Terdapat telur masin pun ada, kemudian telur itik mentah pun ada, kemudian ayam kampung pun ada. Tapi ayam kampung tuan-tuan sekalian kalau nak kena order. Sebab apa? Tadi Puan Halawati dah ambil sampai 15 ekor. Saya bawa tadi 15 ekor, habis semua. Puan, jadi kalau siapa nak boleh bertemu dengan Puan Halawati, di mana tuan-tuan sekalian beliau boleh COD ke rumah tuan-tuan sekalian. Dan kemudian adalah beberapa produk-produk yang lain. Jadi saya fikir cukuplah sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri kuliah kita yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.